Realiti minggu ini membawakan peternakan ikan air tawar atau ikan sungai yang digemari ramai. Ikan licin dan tidak bersisik ini bukan sahaja sedap dimakan tetapi juga menjadi sumber rezeki untuk seisi keluarga. Tekstur kulit yang licin dan tidak bersisik, spesies ikan air tawar ini antara kegemaran ramai oleh sebilangan besar masyarakat tempatan. Dia lemak-lemak dia tu lain. Dia tak sama macam ikan lain. Isi dia kenyal-kenyal, lembut. Siapa yang tak pernah makan ikan air tawar, bolehlah cuba. Mungkin lepas sekali cuba tu, mereka akan berminat. Keindahan saujana mata memandang. Terletak di kampung Sungai Burong Tanjung Karang Selangor, hamparan menghijau sawah padi ini adalah lokasi strategik bagi Nasiruddin Ngadi, 48 tahun dan isteri Azurina Bacik, 43 tahun serta anak-anaknya mencari belut sawah sebagai sajian menu istimewa di gerainya. Idea untuk memulakan perniagaan berdasarkan belut ni adalah daripada adik ipar sendiri. Alhamdulillah dia bagi satu idea sebab masa tu belut tengah stok tengah banyak. Lepas tu bila diperkenalkan, kita pelbagaikan menu. Bila pelbagaikan menu, alhamdulillah sambutan tu masa tu tahun permulaan tu harga tengah murah. Tapi bila lama kita dah pelbagaikan menu dan sambutan memuaskan, alhamdulillah, dan tengok daripada luaran, daripada orang persekitaran, kita tambah lagi sikit menu. Aktiviti menangkap belut boleh dianggap sebagai mainan harian tetapi ia boleh bertukar kepada skala lebih besar atau seolah-olah menjadi pesta pada musim tertentu. Bagi Azurina sekeluarga, ini adalah lubuk rezeki buat mereka. Menangkap belut di kawasan sawah padi adalah aktiviti yang dinantikan hampir setiap hari. Belut kalau kita Google sebenarnya dia pelbagai. Dia ada dekat laut, dia ada dekat sawah, ada dekat kebun dan ada juga dekat kawasan daratan. Tapi yang sekarang ni sebab saya berada di kawasan sawah dan kebun sawit, jadi saya dapat punca ni daripada dua sumber lah, daripada sawah dan kebun. Kalau yang bahagian sawah dia berwarna kuning, kalau yang kebun dia warna kegelapan. Dia beza daripada segi rasa juga. Kalau yang sawah, dia lebih lembut sikit. Kalau yang kebun, dia kenyal-kenyal. Dia yang sudah mengusahakan gerai makan berasaskan ikan belut lebih daripada 18 tahun ini, sedikit pun tidak kekok untuk mengendalikannya. Sehari, lebih 10 kilo belut diperlukan untuk setiap menu yang tersedia di gerainya. Cara menyiang ikan belut ini juga memerlukan tahap kebersihan yang tinggi agar ikan tidak hanyir sewaktu dimasak. Belut ni pula, kalau kita letak ais atau garam, dia punya lendir akan keluar lebih banyak. Jadi cara yang paling mudah adalah kita buat macam apa, kita biar dulu dia akan tanpa air, dia akan jadi lemah semua tu, just kita potong macam tu. Antara menu yang paling digemari ramai adalah sup belut dengan menggunakan ramuan khas seperti bawang merah, bawang putih, cili padi, belacan dan limau kasturi. Belut ni berbentuk macam panjang. Dia kalau macam kita describekan sebagai macam bentuk ular. Tapi kalau biasa kalau orang kalau jadikan makanan, dia takkan hidang dalam bentuk panjang. Dia biasa takkan bentuk potong nipis-nipis macam tu. Dia belut ni dia mempunyai lendir untuk sebagai satu protection badan dia. Satu lagi sebenarnya lendir belut tu dia ada khasiat sendiri. Jadi kalau mana yang tahu lendir belut tu dia boleh untuk orang kata ubat semput sebenarnya. Jadi kalau macam mana yang pernah mancing belut dia kan tahu sebenarnya untuk pegang belut tu ada satu sukar. Itu sebabnya kalau orang kata licik macam belut. Sebabnya kalau kita nak pegang tu memang dia licin lah, dia boleh lepas macam tu je. Belut mempunyai khasiat yang sangat tinggi. Selain sumber protein, ia juga mempunyai pelbagai vitamin antaranya omega 3, omega 6, vitamin A, C dan E. Di dalam perubatan tradisional, belut dipercayai dapat membantu menyembuhkan luka bersalin dan penyakit tertentu. Ikan keli pula merupakan salah satu ikan air tawar yang paling banyak penggemarnya di seluruh Asia dan Afrika. Pengusaha ikan keli Nurul Farhana Ismail, 35 tahun, bersama suami mengambil peluang itu untuk dijadikan sumber pendapatan utama sejak 17 tahun lalu.
Saya ni memang merupakan peminat ikan keli. Saya memang suka sangat makan ikan keli. Jadi sebab dia merupakan ikan air tawar yang memang sangat digemari lah. Lagipun ikan keli ni murah, mudah didapati, senang dibela. Sebab itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan saya sukalah ikan keli ni. Sebenarnya tercetus idea ni sebab untuk masuk dalam bidang aquaculture ni sebab saya memang minat lah dengan ikan ni daripada kecil lagi. Jadi bila dengan minat tu saya datang kenapa tak saya usahakan bisnes yang berkaitan dengan aquaculture ni. Jadi dari situ saya start ternak ikan kecil-kecilan dulu. Lama-lama bolehlah, maksud saya ada 2-3 tempat yang beroperasi lah untuk dalam ternakan ikan. Selain di Sungai Buloh dan Rawang, Hulu Langat merupakan antara kolam ternakan ikan keli yang menempatkan 30 buah kolam. Setiap kolam mempunyai lebih 20,000 ikan keli yang diternak menggunakan air sungai dari kaki bukit. Antara faedah ataupun kebaikan yang saya dapat peroleh bila mengusahakan ikan keli ni bersama dengan suami tu, saya dapat meluangkan masa bersama-sama dengan suami. Lepas tu dapat meluangkan masa lebih dengan anak-anak. Sambil-sambil saya boleh membantu suami dalam menguruskan kolam dan perniagaan lah. Proses pembenihan ikan keli ni kita start dengan induk lah. Induk yang dalam lingkungan 2 kilo, induk jantan dan induk betina. Dan kita buat proses pembenihan secara aruhan. Maksudnya yang betina kita akan suntiklah untuk mematangkan telur tu. Dan sekali kita senyawakan dan proses sampai saiz pada 3 inci tu lebih kurang 28 hari. Ikan keli hanya memerlukan tempoh matang dalam jangka masa 2 hingga 3 bulan sebelum dipasarkan. Proses pemilihan saiz dilakukan bagi mengasingkan ikan keli yang besar dan kecil agar tumbesaran ikan lebih cepat dan sama. Pada saranan saya lah, siapa yang tak pernah makan ikan air tawar, terutamanya ikan keli, bolehlah cuba. Mungkin lepas sekali cuba tu, mereka akan berminat. Ikan keli ni bagi saya 3 lah yang sinonimnya. Antaranya ialah ikan keli itu dibuat salai dan masak lemak cili padi, dan juga ikan keli digoreng sambal. Ikan keli itu kita goreng garing dan kita letak sambal lah. Itu antara favourite lah. Sumber makanan kita tu boleh bergantung dengan kita sendiri yang buat. Kita dah tak payah nak import macam-macam makanan daripada luar apa semua. Maksudnya daripada segi pertanian tu semuanya kita usahakan sendiri daripada dalam negara lah. Itu harapannya lah. Setiap bulan, lebih 1 tan ikan keli diperlukan bagi memenuhi permintaan yang sangat tinggi di seluruh Selangor dan juga Kuala Lumpur. Rasa ikan yang lembut dan sedap berlemak ini kaya dengan asid lemak omega 3 yang baik untuk membantu diet dan pemakanan harian. Selain belut dan ikan keli, satu lagi kategori ikan air tawar yang cukup popular di kalangan peminatnya adalah ikan baung. Mempunyai tekstur rasa yang unik membuatkan Roziana Ahmad, 52 tahun, dari Rembau Negeri Sembilan, membuka gerai menyediakan hidangan istimewa ini. Sebenarnya saya berniaga dah 15 tahun. Baung tu dulu tetap ada. Gulai baung tetap kita buat, tapi taklah sehebat sekarang ni. Kat sini baung kita asli daripada sungai. Cara kita dapet aja, kita terus nyiang dan basuh dengan kosek dengan asam limau semua. Lepas tu kita salai, lepas tu kita terus masak. Masak lomak cili api. Masak lomak cili api, ikan yang kita dapat kita tak simpan dalam peti buku. Kita terus je gulai. Roziana mendapatkan ikan baung segar daripada pemancing dan pembekal Abdul Talib Dabung yang memancing setiap hari untuk memenuhi permintaan semasa. Abang ikan baung ni kena dia jago nak kena angkat dia 3 songek 1, 2, 3 songek Songek ni pun bergigi-gigi. Dia kalau masuk ke tangan tak boleh nak apa ni dah. Apa nak mencabut dari songek ni. Dia baung tunggal ni dia ada 2 jenis, satu jantan, satu betina. Yang jenis panjang macam ni ni jantan. Dia memang color dia memang kuning berkilat. Ni. Ni jantan ni.
Warung Dayang Salai di Linggi ini menyediakan masakan ikan baung salai. Bagi peminat ikan baung, warung ini menjadi pilihan utama bagi mendapatkan ikan baung yang sukar dijumpai di pasar biasa. Hilangkan bau anyir tu kita dah bersihkan semua, buang porut insang semua. Kita kikis dia punya londe tu. Lepas tu darah itu buang kat porut itu kikis. Lepas tu kita gondam ke asam limau. Asam limau, letaklah kunyit serbuk sikit, garam sikit. Pasti hilang londe. Setelah dicuci bersih, ikan baung akan disalai di atas bara api untuk menghasilkan aroma dan rasa masakan menjadi lebih lazat. Meskipun mempunyai bentuk fizikal seakan-akan ikan keli, namun ikan baung mempunyai badan yang agak memanjang. Weekend, Sabtu Ahad cecah satu hari lebih kurang 30 kilo satu hari. Hari biasa kadang-kadang 20 kilo, kadang 15 kilo bergantung pada pelanggan lah. Sebab kita masak on spot. Orang nak masak. Ikan baung yang sudah siap disalai kemudiannya akan dimasukkan ke dalam kuah masak lemak cili padi. Gabungan rasa segar ikan yang disalai ini sekaligus dapat membuka selera bersama kuah yang memenuhi citarasa tempatan. Seperti ikan sungai yang lain, protein ikan baung ini berfungsi untuk membantu mengimbangi asid dan kimia dalam tubuh badan manusia selain menjadi zat pembentuk otot pada tubuh. Harapan saya pada anak-anak muda sekarang, perlu ceburilah bidang perniagaan ini, terutama masakan-masakan kampung yang melibatkan ikan-ikan sungai. Walaupun harga ikan baung agak mahal kerana kesukaran untuk memancingnya, namun keenakan rasa membuatkan masakan ikan ini sentiasa dicari. Jika di Rembau Negeri Sembilan ada ikan baung salai, Temerloh Pahang pula tidak kurang hebatnya dengan ikan patin. Nur Baizura Abdul Rahman, 36 tahun, adalah salah seorang pembekal ikan sungai segar di daerah ini dengan menternak lebih 10,000 ekor ikan patin di dalam sangkar sungai. Asal suruh rumah, tak ada buat apa. Lepas tu, minat nak buat ikan sangkar. So ikan sangkar lah, sebab ikan sangkar ni permintaan pun tinggi. Hanya menternak di pinggiran Sungai Temerloh, ikan patin di sini membiak di dalam habitat asal secara semula jadi. Proses pembesaran setiap ekor ikan patin hanya mengambil masa selama 6 bulan. Dia yang memiliki lebih 10 sangkar ikan patin berbangga dapat mengusahakannya bersama-sama suami. Setiap sangkarnya boleh memuatkan sebanyak 3,000 ekor ikan di dalam satu-satu masa. Ikan yang sudah cukup matang akan diasingkan dan bersedia untuk dipasarkan kepada peraih maupun ke kedai makan sekitar Temerloh. Pagi beri makan sekali, turun dengan suami, tengok-tengok ikan dulu, bagi makan. Lepas tu yang kecil bagi yang kecil, yang besar bagi pelet besar. Pilih-pilih ikan. Kalau yang besar tu asing ke sangkar lain. Macam tu lah. Kadang tengoklah, kalau mati tu kena buang dulu ikan mati. Kalau tak kan yang lain merebak pula. Kalau air besar, ikan banyak matilah. Baizura juga mendapat permintaan ikan patin buah dan juga spesies ikan air tawar yang lain. Dia dan suami akan menyelusuri sepanjang sungai bagi memancing dan menjaring ikan liar di sekitarnya. Bagi penternak hebat ini, tiada pekerjaan yang tidak boleh dilakukan kerana sumber rezeki ternyata hanya di hadapan mata. Ikan sangkar Sungai Pahang, dia lemak-lemak dia tu lain. Dia tak sama macam ikan lain. Mungkin air Sungai Pahang ni dia mengalir. Kan? Ikan patin ni sedap masak tempoyak lah. Kalau benda lain tu kurang. Isi dia kenyal-kenyal, lembut, lemak-lemak. Selain masak tempoyak, ikan patin juga sedap dimasak pais bersama petai ataupun asam pedas. Masakan berasaskan ikan patin tentu sahaja menjadi menu yang dicari jika ke negeri Pahang Darul Makmur.
Pelbagai jenis ikan air tawar atau ikan sungai mengandungi khasiat dan kebaikan tersendiri. Selain bekalan sumber protein yang bagus, penternaknya juga dapat menjana pendapatan yang lumayan buat seisi keluarga. Mana satu ikan sungai pilihan ramai? Tepuk dada, tanya selera.